Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah Anda juga bersetuju dengan ramai orang bahawa sekarang ini PAS memang betul-betul kehilangan modal? Data ada apa modal nak dicakap las-las tentang sijil UPSR pun jadi masalah. Jadi isu, jadi modal. Anda setuju tak kalau PAS memang dah habis modal sampai UPSR pun jadi masalah, dipersoalkan? Las-las siapa yang kena? Sendiri yang malu. Bila calon PH kasih keluar SPM dan PMR, ambil kau full A, straight A, semua A, tak ada B tau. Kalau tanya calon PN macam mana? Calon PN macam mana? Dan terbaru ini pemuda PH pula membidas ketua penerangan PAS. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Fadli Sari, kerana cuba-cuba mempolitikkan latar belakang pendidikan calon daripada PH pada pilihan raya PRK Kuala Kubu Baru Pang Sok Hak Tau. Ketua penerangannya Amar Tan berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan mengapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghantar cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Jawablah. Kenapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghantar cucunya pula, membenarkan, tidak menghalang pun cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina? Ketua penerangan PAS Fadli Syari adalah bukti parti tersebut hipokrit dan resis, katanya. Tambahnya, cobaannya untuk menjatuhkan calon perpaduan di Kuala Kubu Baru, yaitu Pang Sok Pau, dengan bermain isu sekolah vernakular hanya kerana saudari Pang berbangsa Cina itu memang amat-amat dikesali. Hakikatnya, saudari Pang fasih berbahasa Melayu dan telah dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang, termasuk A dalam subjek bahasa Melayu. Calon PN macam mana? Dia dapat apa dalam subjek bahasa Melayu? A kah, B kah, C kah? Cubalah tunjuklah kalau berani. Termasuk semua subjek dia dapat A. Tidak diketahui pula sama ada Fadli sebenarnya berjaya mendapat grade apa dalam SPM. Dapatkah grade A Fadli ni? Kata Amar dalam satu kenyataan hari ini. Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan semua cemerlang, semua A. Selepas dia dicabar oleh Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Fadli, sekarang kamu pula kasih keluarlah kamu punya keputusan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada 2010 dan mendapat keputusan semua A, meliputi E tambah, E dan E tolak. Pelajar sekolah menengah Chung Hua di Port Dickson Negeri Sembilan itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu A dan bahasa Inggeris A tambah, berbanding bahasa Cina A tolak. Sementara itu Amar meminta Fadli bertanya kepada Hadi Awang mengapa cucunya pula menerima pendidikan di sekolah vernakular. Ini memang terbuktilah bahawa ini hanya dijadikan satu politik murahan. Perkara ini pernah disahkan oleh mantan setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS di HPP sebelum ini. Malah ahli Parlimen Temerloh Salamiah Muhammad Nur yang turut merupakan ahli PAS juga menghantar anaknya ke SJKC. Apakah Hadi dan Salamiah hilang kepercayaan kepada sekolah kebangsaan? Tanya dia. Atau adakah dengan memasuki SJKC cucu Hadi Awang dan anak Salamiah sudah hilang rasa patriotik terhadap Malaysia? Soalnya, soal ketua pemuda PH ini. Dia turut menggesa pengundi KKB menilai sendiri sama ada mereka mahu mengundi PN yang terdiri daripada pemimpin seperti Fadli Sari. Bukan budaya kita untuk membeni rasa benci terhadap kaum lain, katanya. Kepada Fadli, katanya, mesej saya kepada anda. Resis dan hipokrit simpan tepi, katanya. Okey, jadi ini adalah soalan, pertanyaan daripada Ketua Penerangan Amar Tan, Ketua Penerangan Pemuda PH. Jadi jawablah.
Ini betul-betul coba kenakan dia sendiri temakan. Padan muka, kesian, tak tahulah. Anda boleh komen apa pendapat Anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Baru tadi minum kopi dengan kawan-kawan ya. Mereka bertanyakan soalan ini. Anda boleh tulis di komen apa pendapat Anda. Mereka kata kalau Papa Gomo sudah tidak boleh ikut perlembagaan, sudah tidak boleh ikut undang-undang Malaysia. Kalau Papa Gomo memang sudah set di mindset dia, di otak dia, cuba-cuba untuk menghasut rakyat atau menghasut siapa sajalah untuk mempersoalkan Agong. Kalau betul ada di hati dia itu, kalau betul itu dia ada niat begitu, mereka kata baik sajalah, lucutkan saja kewarganegaraan Papa Gomo, usir saja dia daripada Malaysia, ataupun Papa Gomo keluarlah daripada Malaysia, cari negara yang kamu rasa kamu bagus. Jadilah pelarian nanti, pelarian politik macam siapa, Raja Petra, begitulah kira-kira. Itu soalan mereka. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Papa Gomo buat ini memang tak betul. Tapi untuk nak lucutkan, nak usir, bukan begitu mudah. Tapi saya tetap tidak setuju dengan apa yang Papa Gomo buat. Langsung tidak setuju. Apa yang dilakukan oleh Agong Sultan Ibrahim adalah memang itu adalah tugas baginda, meredakan suasana yang panas, terlalu panas sudah. Siapa lagi harapan kita kalau bukan Agong? Ya, Agong kan ketua negara, baginda juga adalah ketua agama Islam. Jadi memanglah bos kekemat, dia nak jumpa siapa lagi? Takkan dia nak jumpa Hadi Awang pula, takkan dia nak jumpa Muhyiddin Yassin pula, takkan dia nak jumpa Tuan Ibrahim pula. Mestilah dia jumpa ketua kepada agama Islam Malaysia untuk mohon maaf. Mestilah dia jumpa Agong. Yang Papa Gomo coba persoalkan kenapa, apa masalah Papa Gomo ni, dia tak minum ubat ke apa, saya pun tidak pasti. Tapi apapun tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia supaya mengelakkan perangai-perangai macam Papa Gomo lah. Kita jangan buat seperti itu. Nak kritik Perdana Menteri, kritiklah. Sebab Perdana Menteri pun cakap, kalau nak kritik dia, kritiklah. Sebab dia boleh jawab. Tapi kalau untuk mau kacau, ganggu, gugat institusi diraja, apalagi menyerang Sultan sendiri, itu langsung tak boleh diterima. Kita hidup di negara yang penuh dengan perlembagaan demokrasi. Kita ada perlembagaan negara Malaysia, kesetiaan kepada raja dan negara. Saya fikir Papa Gomo tahu tentang perkara ini, tapi entah kenapa dia tetap lakukan juga. Sekarang bila sudah kena dakwah, bila sudah nanti kalau kena penjara, jangan pula marah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Jangan pula tuduh macam-macam, Perdana Menteri kuku besi lah, Perdana Menteri itu inilah. Itu bukan salah Perdana Menteri, itu salah kamu. Siapa-siapa pun di Malaysia ini kalau buat perangai macam tu memang kena lah. Jadi takkanlah rakyat biasa yang tak kuat politik ni kena, Papa Gomo tak kena pula. Lepas tu pandai pula nak salahkan selepas ni Perdana Menteri. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, beliau sudah pun dihadapkan di mahkamah dan tidak mengaku bersalah pula. Bolehkah dia menang dalam kes ini? Persoalan dia, bolehkah dia menang dalam kes ini? Kalaulah pihak istana nanti tiba-tiba buat laporan polis, bolehkah dia menang? Papa Gomo, yang kamu lawan tu kamu tahu tak siapa? Mungkin Papa Gomo lupa, mungkin dia dah jadi buta, mungkin dia dah jadi terdesak ke apakah. Saya pun heran juga.
bagus-bagus di UMNO, di perikatan di UMNO ya, di UMNO entah kenapa dia keluar, saya pun tidak pasti. Kemudian sekarang menyerang, bukan main lagi. Oke, so itulah pendapat saya. Apa yang Pak Gub membuat ini salah, sangat salah. Kalau betul-betul dia ada niat begitu, memang salah. Itu kalau dia ada niat begitulah. Tapi apa niatnya kita pun tidak tahu. Biarlah mahkamah yang menentukan. Memang salah apa yang dia buat, tetapi untuk nak lucutkan, nak usir dari Malaysia bukan begitu mudah. Kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.